Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wa ahsanil aqwal fa innahu la yahdina ilayhima siwak. Wa qina Allahumma sayyi'al a'mal wa sayyi'an nawaya fa innahu la yaqina minhuma siwak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah. Kita sedang membincangkan tentang apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang ilmu laduni. Dan di sana ada perbezaan pandangan alim ulama terhadap hakikat ilmu laduni ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan kepada Nabi Musa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau kita lihat ayat ni secara terperinci, bila Nabi Musa mencari abdun salih yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu daripadanya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu Nabi Musa pun mendapati bersama dengan pemudanya, pembantunya Yusha' bin Nun, seorang hamba yang kami beri kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya ilmu laduni, ilmu dari sisi kami. Jadi bila kita lihat perkara ini, ada terdapat perbezaan pandangan para alim ulama. Contohnya Abu Bakar Jazairi menjelaskan dalam kitab tafsirnya Aisarut Tafasir, ilmu laduni yang dimaksudkan ialah nubuwah. Kerana Allah Subhanahu wa taala disebut sini rahmah. Kata beliau, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Kami beri rahmat kepadanya. Rahmat maksudnya nubuwah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, maknanya kami ajar kepadanya wahyu dari sisi kami. Bagi Imam Ghazali, pemurnian ilmu ini tidak sahaja berlaku melalui proses pembelajaran yang kita lalui, yang kita panggil sebagai ta'lim al-insani, dengan tariqah yang semua kita memakluminya, yang biasa kita lalui proses pembelajaran ini, iaitu ta'allum dengan tafakkur. Di sana ada satu kaedah lagi namanya ta'lim rabbani. Ta'lim rabbani maknanya memperoleh ilmu ini direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuat bandingan ilmu ini sebenarnya macam biji, macam apa kita sebut seed, macam biji benih ataupun macam jauhar, macam satu permata yang berharga dari dasar laut. Bagaimana cara nak memperolehinya? Jadi kalau dibandingkan dengan biji benih ini, yang menanam biji benih pada tanah, yang menanam itu laksana orang alim. Orang alim ini dianggap petani, kalau ilmu itu dianggap sebagai biji benih. Dan kemudian tanah yang ditanam itu adalah pelajar yang menuntut ilmu. Ini bandingan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ghazali nak bagi kita nampak macam mana kombinasi antara tiga perkara itu. Kalau yang menanam ini merupakan petani yang hebat sekalipun, dan benih dari kategori yang baik, tetapi tanah tersebut merupakan tanah yang kontang, yang tidak cukup syarat-syaratnya, maka dia tidak akan menghasilkan tanaman yang dikehendaki. Kalaulah tanah yang ditanam itu merupakan tanah yang subur, dan biji yang ditanam itu biji yang kurang baik pun, pokoknya mungkin mengerekod. Jadi apa yang menarik dari bandingan dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini, Imam Al-Ghazali seorang ulama yang terkemuka dengan quwwatut tamthil, seorang yang kuat membuat tamsil, contoh, perumpamaan bagi kita faham. Jadi saling memerlukan antara satu sama lain. Kalaulah ketiga-tiganya cukup syarat, maka tentulah dia akan keluar sebagai satu pokok yang tegap, kasyajaril muthmir awil jarh au kal jauhar al-zahir min qa'ril bahr. Kalaulah proses menuntut ilmu PNP ini, pengajaran dan pembelajaran ini berlaku dengan baik, maka sudah tentulah pokok ini akan tumbuh sebagai pokok yang subur, yang sihat, yang mengeluarkan buahnya, yang dapat menerbitkan benih-benih yang baru. Inilah satu bandingan yang dikemukakan proses menuntut ilmu ini. Ini proses menuntut ilmu yang biasa, maknanya melalui proses ta'allum dengan tafakkur. Kalau seseorang itu mempunyai syarat yang cukup,
yang kita telah lihat pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan sifat-sifat menuntut ilmu, dan Syekh Al-Marhum Ibn Uthaymin juga menjelaskan dalam kitabnya Syarah Hilyah Tulabil Ilmi, juga melihat faktor-faktor yang menyumbang kepada kuatnya ingatan. Yang kedua, yang menarik untuk kita lihat sama-sama, ilmu laduni ni, kata Al-Imam Al-Ghazali, sebenarnya dia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Orang-orang ni dipanggil sebagai wali, iaitu orang-orang ni memiliki syarat yang pertama, ikhlas dalam ibadah. Orang yang ikhlas dalam ibadah dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, orang ni mesti memiliki asas yang kuat dalam ilmu-ilmu yang menjadi teras kepada perundangan Islam itu sendiri. Contohnya bahasa Arab, kemudian ilmu Al-Quran, tahu hukum hakam Al-Quran, sebab nuzulnya, nasikh mansukhnya, perkara-perkara ini diketahui. Kemudian hadis-hadis hukum diketahui, kemudian usul fiqh pun diketahui. Ini orang, kalau ada padanya dua syarat ini, dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali yang saya ringkaskan daripada Ihya Ulumuddin, dia ini orang yang fokus dalam ibadah. Fokus dalam ibadah maknanya kerana Allah. Dan yang keempat, meninggalkan syahwat yang merosakkan. Kalau ada 4 syarat ini, maka dia jadi wali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ajar dia ilmu-ilmu yang Allah tidak beri kepada orang lain, yang telah kita jelaskan tadi sebagai contohnya melalui firman Allah dalam ayat ke-269. Yu'til hikmata man yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah SWT mengurniakan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Hikmah ni pula merupakan kesinambungan daripada ilmu laduni. Kata Al-Imam Al-Ghazali, bila laduni ini berlaku, maka orang ini terbit darinya hikmah, dia jadi hakim. Nanti insya-Allah ada kesempatan, ada umur, kita akan bincang surah yang namanya surah Luqman. Luqman dipanggil Luqmanul Hakim kerana mempunyai kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan ni tak semua orang memiliki, para pendengar sekalian. Kita bimbang kalau kita jadi pendidik yang tidak hikmah. Kita jadi pendidik yang menganiaya orang-orang lain. Sebagai contohnya, satu kes berlaku, seorang guru melihat anak-anak muridnya tidak membasuh pakaian. Dia kata kepada anak muridnya, anak murid ni pengotor, kamu macam tikus, kamu ni layak duduk dalam almari saja, keluarkan pakaian kamu, saya kuncikan kamu dalam loker. Tuan-tuan lihat, kenapalah penyakit begini pula guru ni. Tak bertanggungjawab langsung, tidak melihat anak-anak itu sebagai satu aset yang besar untuknya pada masa akan datang. Kalau diukur dari sudut logik akal pun, budak ini akan membesar, barangkali menjadi seorang hakim, barangkali menjadi seorang engineer besar, barangkali menjadi seorang ahli politik besar. Kalau dinilai dari sudut dunia saja, tentulah satu masa nanti dia akan kenang jasa baik saya mendidik ni. Kita tak mau cerita benda akhirat, dah benda akhirat ni ramai orang tak nampak. Jadi mengapa berlaku demikian? Kerana kita bukannya seorang guru yang hakim, yang bijaksana. Kita ni mendidik dengan emosi, kita mendidik dengan kekerasan, kita mendidik dengan hawa nafsu kita mendidik, kita bimbang, kita berdamping dengan syaitan. Jadi sidang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi bagaimana nak sampai ke level hakim ini, hikmah, kita mesti melalui proses-proses yang dijelaskan di sini. Dan kalau kita lihat sebenarnya, sidang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kajian ini cukup menarik. Bila orang ini dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala ilmu laduni, kata Imam Ghazali, dia membuahkan ilham, dia membuahkan kata-kata yang hikmah, dan dia akan sentiasa dia support oleh satu anugerah Allah yang namanya ilham yang baik. Ilham ni, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita digalakkan untuk sentiasa bermesyuarah. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, ma khaba man istasyara wala nadiba man istakhara. Tidak akan kecewa orang yang sentiasa bermesyuarat, dan tidak akan hampa orang yang sentiasa meminta bantuan daripada Allah untuk melakukan salat istikharah. Sebenarnya tujuan kita melakukan istikharah ataupun istisyarah adalah untuk mendapatkan ilham. Kerana kita ni adalah seorang hamba yang lemah, yang akal kita terbatas, kita perlu input sebelum membuat sesuatu keputusan. Sidang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ilham yang baik ni adalah anugerah Allah SWT kepada kekasihnya. Ini kata Imam Ghazali, kata-kata yang berbau tasawuf. Beliau ni seorang ahli sufi yang terkemuka. Jadi dikurniakan oleh Allah SWT kepada awliya-Nya, kepada orang yang disayangi olehnya. Dan Al-Qasimi mengatakan pula dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil, tidak keberatan, tidak menjadi satu kesalahan kalau aku katakan ilham ini juga merupakan satu juzuk dari wahyu. Sebagaimana mimpi merupakan satu juzuk dari wahyu dalam hadis sahih, ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Mimpi yang baik kepada orang yang beriman ini adalah merupakan 1/46 dari wahyu ataupun kenabian. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim,
Dan telah kita jelaskan sebelum ini, seorang sahabat yang nama Umair bin Wahab juga bermimpi bahawa didatangi oleh satu bayangan beritahu kepadanya, harta kau diambil di tempat sekian-sekian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengurniakan mimpi ini kepada orang kafir. Perkara ini jelas dalam surah Yusuf. Bagaimana berkata pemimpin negara Mesir ini, qala inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'ya ya in kuntum li ru'ya ta'burun. Ini merupakan kata-kata yang jelas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala berupa mimpi dan juga ilham, kata Al-Qasimi dalam kitab tafsirnya. Walau bagaimanapun, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi, Al-Qasimi menambah satu lagi perkara. Untuk dikurniakan Allah ilmu yang bersifat Rabbani ini, selain daripada asas-asas yang penting yang perlu ada dalam diri seseorang, dia mestilah melakukan riadah. Riadah ni maknanya satu usaha yang bersifat berterusan, menahan dirinya dari perkara-perkara yang larang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan perkara-perkara sunat, supaya hatinya bersih dan menjadi tapak untuk dikurniakan ilham-ilham yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bicara ini adalah satu bicara yang tidak difahami melainkan oleh orang yang cinta akan kepada amalan. Kerana itu, bila kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh Al-Qasimi dalam kitab tafsirnya, beliau berkata sebenarnya kalau kita nak kata wahyu merupakan hilyatul anbiya, ilham pula merupakan zinatul awliya. Kalaulah wahyu ini merupakan perhiasan, bekalan, senjata yang paling kuat buat para nabi, ilham ini pula adalah anugerah Allah buat para walinya, orang yang bersih hatinya. Tapi kita tidak mahu tersalah tanggap para pendengar sekalian. Kita tak mahu semudah-mudah mengatakan asal orang itu mengikuti fahaman tertentu, tarikat tertentu, dia ini merupakan seorang Allah kurniakan kepadanya ilham yang baik. Dia ni mempunyai kasyaf, dia ini memiliki apa yang disebut sebagai laduni. Kita tak mahu sampai ke tahap macam tu, sidang pendengar sekalian. Artinya Imam Ghazali meletakkan syarat-syarat yang tertentu. Tidak semua orang dapat memperolehi ilham ataupun kasyaf ataupun apa yang dinamakan sebagai laduni ini. Mesti ada 4 syarat. Dan kalau kita lihat syarat yang kelima tadi, mesti kita ni melakukan riadah, usaha-usaha yang berterusan, meninggalkan perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, melakukan perkara-perkara sunat, perkara-perkara wajib, of course kena buat. Dan di samping itu kena mujahadah, kena selalu mujahadah. Pernah kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Salim bin In Al-Hilali dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus, yang mula dengan mujahadah, muhasabah, musyaratah. Ini adalah perkara-perkara yang asas untuk membuatkan hati kita bersih. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan bila kita bercerita tentang 3 perkara ini, yang pertama laduni, yang kedua kita kisahkan tentang kasyaf, yang ketiga kita cerita tentang hikmah, yang keempat kita cerita tentang apa yang disebut sebagai di sini satu ilham. Ini perkara-perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada sebab Allah beri kepada seseorang. Dan dia juga mempunyai kaitan dengan, kalau kita lihat, dengan firasat. Firasat ni pernah dinyatakan Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Tirmizi dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang yang beriman, kerana dia melihat dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu ketika seorang datang mengunjungi Sayyidina Uthman dalam majlisnya. Dia datang, sebelum itu dia melalui satu perjalanan untuk sampai ke rumah ataupun ke pejabat Sayyidina Uthman. Dia melihat seorang wanita yang sangat rupawan. Sebaik saja dia berada dalam majlis Sayyidina Uthman menegurnya. Wa innal ainaini tazniyan. Kedua biji mata kita berzina. Ini pandukan kepada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Al ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Maknanya mata itu berzina, zinanya mata dengan melihat perkara yang haram. Bila dia mendengar kata-kata itu, termenung dia. Akhirnya berjumpa dengan Sayyidina Uthman dan bertanya kepada Sayyidina Uthman, awahyun ba'da Rasulillah? Adakah wahyu masih turun lagi Rasulullah dah wafat? Lalu Sayyidina Uthman mengingatkan dia kepada sabda Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu boleh firasat orang beriman, kerana orang beriman ini dia melihat dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita memfokus tentang ilham, cerita tentang laduni, kita bercerita tentang hikmah, kita bercerita tentang kasyaf, dia ada kaitan, sidang pendengar sekalian. Itu sebabnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-75 dari surah Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada perkara-perkara seperti ini ada orang yang mengetahui tanda-tandanya. Mutawassimin ni maknanya mutafarisin, kata Ibn Abbas. Itu juga kata Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam tafsirnya, mentafsirkan pandangan Mujahid, Qatadah. Mutawassimin maknanya mutafarisin, orang yang melihat benda yang orang tidak nampak. Maknanya dia mengetahui benda yang orang tidak nampak. Natijah dari apa? Natijah dari hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, melakukan ibadah bukan untuk ditunjuk-tunjuk kepada orang lain, dan mempunyai ilmu asas yang mantap. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi, tidak semua orang dikurniakan ilmu laduni ini. Jangan lihat pandangan Imam Ghazali ni, oh kalau begitu syekh yang sekian-sekian ni, orang alim ni. Tuan-tuan sekalian, saya nasihatkan tuan-tuan supaya melihat ke bahagian fatwa JAKIM untuk melihat senarai golongan-golongan yang mendakwa nak membawa orang Islam kepada Allah dan Rasulnya yang sudah pun difatwakan sesat, termasuk beberapa tarikat. Tuan-tuan, eloklah melihat di sana supaya kita ni tidak terikut-ikut nafsu orang-orang yang berkepentingan. Lihat di sana. Ini adalah pandangan para alim ulama yang memutuskan golongan-golongan tarikat-tarikat ni kena tinggalkan. Jadi seterusnya kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anugerah Allah ni diberi kepada orang-orang yang mempunyai kriteria tertentu. Kita dah lihat pandangan Al-Imam Al-Ghazali tentang orang yang layak menerima laduni ni bukan semua orang. Ada 4 syarat. Al-Qasimi menambah yang kelima. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada satu hadis Nabi SAW menjelaskan tentang ilmu yang Allah berikan kepada seseorang yang dikehendakinya. Dan hadis ini dinilai oleh Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa sebagai jaid. Disebut diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam Hilyahnya bahawa Nabi telah bersabda, man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma la ya'lam. Man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma la ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan apa yang diketahui olehnya, perkara tersebut adalah benar, dipelajari, maka Allah akan mengajarnya sesuatu perkara yang tidak diketahui olehnya. Sekali lagi sedang pendengar sekalian, sesiapa yang beramal dengan ilmu yang dipelajarinya yang sahih, walaupun perkara ini remeh, nescaya Allah akan beri kepadanya perkara-perkara ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu sebabnya sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kadang-kadang kita melihat seseorang belajar di tempat yang sama dengan orang lain, tetapi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada si fulan ni lebih daripada orang lain. Pasal apa? Pasal orang ni ada kelebihan. Barangkali dia beramal dengan kayu sugi yang pernah kita ceritakan sebelum ini. Barangkali dia seorang yang kuat berpuasa. Barangkali dia seorang yang sentiasa qiyamul lail. Apapun, insya-Allah kita akan lihat satu pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Al-Karmani, seorang ulama yang terkemuka yang digelar dengan nama Abul Fawaris, merupakan seorang syekh di negara Karman, di wilayah Karman dalam negara Iran, sewaktu zaman Islam awal dahulu, sewaktu belum lagi negara ini dikuasai oleh Syiah dahulu. Pandangan yang penting yang boleh memberi kepada kita pengajaran tentang tip-tip, petua-petua, langkah-langkah yang boleh kita lakukan kalaulah kita nak mewarisi ilmu yang Allah beri ini, yang Allah ajar pada orang yang dikasihi olehnya. Ada tekniknya sebenarnya. Menerusi penelitian mereka yang awal daripada kita, golongan salaf ini, dan pandangan mereka jauh daripada pandangan nafsu. Tidak seperti orang yang datang kemudian yang banyak kepentingannya. InsyaAllah kita akan lihat pandangan ini dalam kuliah akan datang dari kitab Hilyatil Awliya. Dia ada kaitan dengan perbahasan kita ilmu laduni sebenarnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.